Okay, so meeting ini cikgu akan record. Bila-bila you boleh refer semula. Okay, selamat pagi Kitana, selamat pagi semua pelajar Lima Permata. Cikgu harap kamu semua sihat. Okay, dan bersedia untuk ulang kaji yang seterusnya. Hari ini kita akan sambung dengan ulang kaji SPM tingkatan 4 bab 4. Okay, 28 Oktober 2021. Untuk bab 4, tingkatan 4 ini adalah teknologi hijau dan kelestarian alam, green technology and environmental sustainability. Okay, Kitana boleh dengar cikgu Boleh cikgu. Boleh, okay. So nota dia nanti kamu boleh tengok dekat WhatsApp group. Okay, so boleh respon. Hari ni kita nak fokus pada beberapa contoh soalan untuk kertas 1 dulu. Okay, so tingkatan 4 ni kalau kamu ingat apa yang you belajar last year. Okay, kita tengok dulu. Ini yang pertama. Sangat penting kamu kena tahu apa maksud teknologi hijau. Okay, what is the meaning of green technology? Yang ini dia uji kamu punya konstruk mengingat. Okay, to recall either you understand what is meant by green technology or not. Okay, ingat tak apa itu teknologi hijau? Kita nak. What is meant by green technology? Is it A, teknologi moden yang dibangunkan untuk kemajuan? Ataupun B, teknologi moden dibangunkan untuk keuntungan? Alam sekitar, yes, bagus. So kalau sebut teknologi hijau, green. So green itu refers to environment. Green itu, hijau itu refer kepada alam sekitar. So kamu tengok jawapan mana yang ada alam sekitar. Ya, bagus, jawapan dia adalah C. Yes, pembangunan teknologi moden yang mementingkan alam sekitar. Okay, walaupun kita mengejar kemajuan tapi dalam masa yang sama kita turut menjaga alam sekitar. So answer dia C. Pembangunan teknologi moden yang mementingkan alam sekitar. Modern technology development that emphasize on nature. Okay, very good. Kita tengok soalan yang kedua. Okay, sekarang dia bagi kamu pilihan antara berikut. Yang manakah bukan tonggak kelestarian dalam teknologi hijau? Okay, which one is not the pillar of sustainability green technology? Okay, so kalau kamu ingat teknologi hijau ini dia ada 4 tonggak. 4 tonggak ni maksudnya kalau dalam prinsip rukun negara kan, kita ada berapa prinsip Kirtana kalau rukun negara? Rukun negara ada berapa prinsip? Bagus, ada 5, ingat lagi. So kalau teknologi hijau ni dia ada 4 prinsip. Okay, ataupun dia panggil 4 tonggak. Okay, yang pertama, tonggak yang pertama adalah mempromosikan kecekapan tenaga. Itu yang pertama. So A ini betul. Ini tonggak yang pertama, mempromosikan kecekapan tenaga. Promote energy efficiency. Kemudian tonggak yang kedua dari segi ekonomi, okay, meningkatkan ekonomi negara, okay, untuk menjana pendapatan. Okay. Kemudian tonggak yang ketiga adalah sosial, meningkatkan kualiti hidup. Itu tonggak yang ketiga dari sudut sosial untuk meningkatkan kualiti hidup. Dan tonggak yang keempat adalah alam sekitar, memelihara dan meminimumkan kesan negatif terhadap alam sekitar. So kamu kena ingat dia ada 4 tonggak. Yang pertama kecekapan tenaga, yang kedua ekonomi, meningkatkan ekonomi, yang ketiga meningkatkan taraf hidup sosial ataupun meningkatkan kualiti hidup, dan yang keempat melindungi alam sekitar. So yang mana yang bukan? Yes, dia tak ada kaitan dengan mengurangkan kes jenayah. Reduce criminal cases is nothing to do with green technology. Bagus, okay. So ini jawapan dia B. Okay, kita tengok pula soalan yang ketiga. Okay, soalan ketiga, apa bahan alternatif yang boleh digunakan untuk mengurangkan isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga? Isu sosio-saintifik itu adalah masalah. Apa masalah yang dihadapi dalam sektor tenaga? Bahan api alternatif tu apa kita nak? Alternatif means? Alternatif tu maksud apa? Alternatif maksud dia option. Kita option lain. Apa pilihan lain yang kita ada? Okay, sekarang kereta, kilang, motosikal, apa bahan api yang kita gunakan?
Minyak apa yang kamu bubuh dalam kereta tu, dalam enjin kereta, enjin lori. Dalam enjin kereta kita bubuh petrol, itu kita panggil bahan api fosil. Okay. Itu kita panggil bahan api fosil. Okay. Bahan api fosil ni dia keluarkan banyak gas karbon dioksida. Okay. Dan karbon dioksida ini dia menyebabkan kesan rumah hijau, greenhouse effect. Okay. Dia meningkatkan suhu bumi. So dia juga menyebabkan global warming. So kita tak mau, kita nak tukar dia. Itu yang kita panggil bahan api alternatif. Maknanya apa bahan api lain yang kita boleh gunakan untuk gantikan petroleum. Okay. Dan juga kalau kamu tengok A, B, C itu petroleum, natural gas, gas asli, arang batu itu adalah contoh bahan api fosil. Okay, petroleum, diesel, gas asli, arang batu itu adalah bahan api fosil ataupun yang kita panggil non-renewable energy sources, bahan yang tidak boleh diperbaharui. Satu masa dia akan habis. So kita nak tukar sebab petroleum, gas asli, arang batu ni dia keluarkan banyak gas rumah hijau. So dia efek kepada alam sekitar. So apa bahan api yang lain yang kita boleh gunakan? So itu yang kita panggil bahan api alternatif, another option. So jawapan dia nombor 3 apa? Yang mana dekat A, B, C, D ni kita panggil dia bahan api alternatif, alternative fuel. So jawapan dia adalah D, biogysim. Okay. Biogysim ini kita dapat dari mana? Dead plant, dead animal, haiwan dan tumbuhan yang sudah mati ataupun sampah-sampah yang kita buang, kita boleh turn dia into biogysim bila mereka mereput. Okay, so jawapan dia bahan api alternatif ialah biogysim, or in English we call it as biomass. Okay, boleh kita nak? Okay, noted, very good. Okay, now we check on number 4. Tengok nombor 4. Okay, apa yang kamu tengok dalam gambar ni? What happened in this picture? Apa jadi pada pokok tu? Aktiviti X. Raja menunjukkan aktiviti X yang dilakukan oleh manusia di dalam sektor pertanian dan perhutanan. Pokok yang dipotong. Yes, kenapa mereka tebang pokok? Untuk apa? Kenapa mereka tebang pokok? Untuk apa? Kata dalam soalan, aktiviti X yang dilakukan oleh manusia di dalam sektor pertanian. So aktiviti X itu adalah penebangan pokok ataupun penebangan hutan. Atau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia logging or deforestation. Okay, kita tebang pokok ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk jadikan, pokok tu boleh jadikan apa? Boleh jadikan, bukan, pokok tu kita tebang untuk buat apa? Yes, very good. Kita tebang dia untuk jadikan dia kertas. Itu salah satu tujuan. Satu lagi, kita tebang hutan untuk wujudkan kawasan perumahan. Okay, so kita kena tebang pokok untuk jadikan dia kawasan perumahan ataupun you nak buat kawasan pertanian. So pokok yang ada tu kena tebang dulu, baru kita tanam pokok apa yang kita nak tanam. Sawit ke, nenas ke, getah ke dan sebagainya. Okay. So ada beberapa tujuan untuk kita tebang pokok. Apa dia tanya? Soalan dia antara berikut yang manakah merupakan kesan daripada aktiviti di atas. So they ask you for the effect. Biasanya kalau dia tanya kesan ni, kita lebih kepada kesan buruk lah. Okay. Apa kesan buruk daripada aktiviti penebangan pokok yang tidak terkawal ataupun berleluasa? What do you think might happen? Adakah dia menghalang kesan rumah hijau? Menambahkan kawasan tadahan air, menyebabkan penipisan lapisan ozon, meningkatkan kandungan karbon dioksida di dalam atmosfera. So kita tahu pokok ni apa tugas dia kita nak? Green plant, green trees. Pokok ni dia tolong kita sedut apa daripada udara? Pokok ni dia ambil gas apa daripada udara semasa fotosintesis? Dia absorb
what gas they are absorbed from the atmosphere during photosynthesis. Pokok ingat tak photosynthesis? It is proses di mana tumbuhan hijau menghasilkan makanan sendiri. Okay, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau, green plant menghasilkan makanan sendiri dengan adanya matahari, air dan gas karbon dioksida. So pokok ni kerja dia serap karbon dioksida daripada udara. Okay, kita manusia kita sedut oksigen dan kita keluarkan karbon dioksida. Pokok dia serap karbon dioksida dan dia keluarkan oksigen semasa fotosintesis. So bila kita tebang pokok, apa akan jadi? Maknanya tak ada siapa nak sedut gas karbon dioksida. CO2 ini karbon dioksida. So akan ada banyak gas karbon dioksida di udara sebab dah tak ada pokok dah nak absorb dia. So apa akan jadi? CO2 ni makin lama makin banyak atau makin sikit di udara bila dah tak ada pokok nak serap dia. So dia akan jadi bertambah banyak. Okay, bertambah banyak. Yes. So mana jawapan dia? So bila karbon dioksida bertambah banyak, dia akan sebabkan apa? Dia akan sebabkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni ada banyak gas karbon dioksida di udara dan akhirnya dia boleh menyebabkan pemanasan global. Global warming. Pemanasan global. Sebab apa? Gas karbon dioksida ni dia akan trap heat from the sun. Dia akan perangkap haba daripada matahari. Itu maksud kesan rumah hijau. Dia perangkap haba daripada matahari. So bila banyak haba terperangkap, apa jadi pada suhu bumi akan meningkat. So bila suhu bumi meningkat tu kita panggil dia pemanasan global. So answer dia donkey. Yes, very good. Meningkatkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfer. Ni kenapa salah? Sebab dia kata menghalang kesan rumah hijau. Sebenarnya dia akan menambahkan kesan rumah hijau. Okay. Lapisan ozon ini nothing to do with karbon dioksida. Lapisan ozon ini dia disebabkan oleh CFC. Okay. Okay, kita tengok nombor 5. Okay, soalan nombor 5 dia bagi kamu satu statement. Ada satu kenyataan dekat sini. Okay, cuba baca statement ini kita nak. Penggunaan bahan api fosil sebagai bahan api dalam kenderaan menyumbang kepada pencemaran udara. Okey, tadi kita sudah ada tengok soalan sebelum ini, bahan api fosil. Tadi cikgu ada bagi contoh. Apa contoh bahan api fosil? Boleh sebut semula tak kita nak? Yang kita guna dalam kenderaan. Apa contoh bahan api fosil? Kalau tengok soalan yang sebelum ni. Yang pertama, minyak apa yang kita panggil sebagai bahan api fosil yang kita isi dalam enjin kereta? Petroleum, yes, very good, petroleum. Dan yang kita isi pada tangki lori ataupun kenderaan yang besar, kita guna diesel. Okay, diesel. So petroleum, diesel, kemudian kita ada gas asli, kemudian kita ada arang batu, coal, ini semua kita panggil bahan api fosil. Okay, macam yang bagi tahu tadi, bahan api fosil ni dia keluarkan sangat banyak asap. Okay, yang menyebabkan pencemaran udara. Dalam asap itu dia ada karbon dioksida, dia ada gas karbon monoksida dan dia ada gas asidik, gas yang berasid, contoh sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. So dia memang menyebabkan pencemaran alam, pencemaran udara. So dia kata antara berikut yang manakah bukan, kamu kena highlight, dia tanya yang mana bukan kesan daripada isu sosio-saintifik yang berkaitan dengan sektor pengangkutan. Okay, isu sosio-saintifik ini masalah yang timbul daripada sektor pengangkutan. Okay, mana yang tak ada kaitan dengan sektor pengangkutan? Penipisan lapisan ozon, hujan asid, kesan rumah hijau atau pemanasan global. Tak ada kaitan dengan asap kenderaan. Jadi cikgu bagi tahu dalam asap kenderaan dia ada gas karbon dioksida, dia ada gas asid. Gas berasid itu menyebabkan rumah hujan asid. Karbon dioksida menyebabkan kesan rumah hijau dan pemanasan global. Yes, jawapan dia yang bukan adalah A. Penipisan lapisan ozon,
tidak disebabkan oleh gas karbon dioksida ataupun gas berasid yang ada dalam asap kenderaan, tapi dia disebabkan oleh CFC. CFC ni datang dari mana kita nak? CFC yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Ingat tak CFC ni dia datang daripada mana? Siapa yang hasilkan CFC? CFC ini sebenarnya adalah coolant gas, gas penyejuk yang kita gunakan dalam peti sejuk. Peti sejuk kamu keluarkan gas CFC. Apa lagi yang menggunakan gas penyejuk? Aircon, pendingin hawa, air conditioner, dia keluarkan CFC. Satu lagi, spray minyak wangi. Bila kita spray minyak wangi, kamu rasakan ada rasa sejuk kan? Sebab dia ada coolant gas di dalam itu. So, spray minyak wangi pun keluarkan gas CFC. So, jawapan dia yang bukan tak ada kaitan dengan sektor pengangkutan adalah penipisan lapisan ozon. Okey, so kita tengok nombor 6. Nombor 6, sekali lagi dia bagi kamu statement. Menunjukkan beberapa contoh langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah sosio-saintifik di dalam salah satu sektor dalam teknologi hijau. So dalam teknologi hijau ni kita ada banyak sektor. Sektor pengangkutan, kita ada sektor ekonomi, kemudian kita ada sektor bangunan, sektor tenaga, sektor industri pembuatan, sektor pengurusan air dan pengurusan sisa, sektor ICT, sektor pertanian dan perhutanan. Itu contoh. Sekarang dia bagi 2. Kawalan biologi, biological control. Satu lagi penggunaan baja kompos. Usage of compost fertilizer. So kamu rasa sektor mana yang terlibat dengan kawalan biologi dengan penggunaan baja kompos? Baja kita guna dalam sektor apa? Senang saja soalan ni sebenarnya. Adakah dalam sektor tenaga ataupun sektor pengangkutan ataupun sektor pertanian dan perhutanan ataupun pengurusan sisa dan air sisa? Penggunaan baja kompos, fertilizer. Fertilizer guna di mana? Kirtana. Siapa yang kita beri fertilizer tu? Beri kepada siapa baja tu? D, you jawab D nombor 6. Are you sure? Nak tukar jawapan tak? Kawalan biologi. Kawalan biologi tu tahu tak apa kawalan biologi? Jawapan dia C. Bila you nampak sana penggunaan baja kompos, kompos fertilizer, dia mesti kaitan dengan pertanian. Satu lagi kawalan biologi. Tahu tak apa tu kawalan biologi? Do you know what biological control is? Kalau tak tahu, cikgu bagi tahu nanti. Apa tu kawalan biologi? Okey. Kawalan biologi ini dia adalah kawalan semula jadi untuk kita kawal makhluk perosak di dalam bidang pertanian ataupun perhutanan. Cikgu bagi contoh di ladang kelapa sawit. Ladang kelapa sawit, apa haiwan yang biasanya merosakkan ladang, merosakkan pokok sawit? Selalu di ladang kelapa sawit ada apa jenis haiwan perosak yang ada dekat sana? Dia makan buah sawit, dia rosakkan pokok sawit. Boleh bagi tak contoh haiwan perosak yang ada di ladang kelapa sawit? Tikus. Ada banyak tikus di ladang kelapa sawit. Okay? So tikus ni macam mana kita nak kawal dia secara biologi? Kita tak mau guna, biologi ni maksudnya kita tak mau gunakan racun. Kita tak mau gunakan bahan kimia. Tapi kita kawal secara semula jadi. So dekat tikus tu, yes, very good. Burung hantu. So burung hantu itu yang kita panggil kawalan biologi. Kita letak dia punya natural predator. So burung hantu dia makan tikus. So kita panggil dia kawalan biologi. So sudah faham sekarang apa itu kawalan biologi? So kita gunakan pemangsa untuk menghapuskan mangsa ataupun haiwan yang merosakkan tanaman. So jawapan dia ini adalah sektor industri, pertanian dan perhutanan, agriculture and forestry. Kalau baja kompos itu pula
Baja kompos ini organik, kita panggil juga organic fertilizer. Baja yang kita hasilkan daripada sisa makanan yang tak habis. Contohnya bahagian sayur yang kamu buang tu ataupun sisa makanan yang tak habis kita kumpul satu tempat, after a few months dia akan turn into compost. Okey, bagus Okey, kita teruskan soalan yang ketujuh. Okey, kenderaan tenaga solar, solar vehicle. Solar ni apa? Solar ni tenaga apa? Tenaga solar. Datang dari mana tu tenaga solar tu? Solar energy. Kita dapat dari mana solar energy? Daripada ingat tak solar energy, tenaga solar dapat dari mana? Kita dapat daripada matahari, from the sun. Okay, solar energy vehicle used to reduce consumption of what energy? Kenderaan tenaga solar kita gunakan untuk mengurangkan penggunaan tenaga apa? Sekarang kereta pun boleh guna tenaga solar. Dia tak semestinya menggunakan petrol lah. Tak semestinya menggunakan diesel dah. Tak semestinya menggunakan gas asli dah. So kita gantikan tenaga solar tu, kita gantikan apa? Kita boleh guna tenaga solar untuk mengurangkan penggunaan tenaga yang mana yang paling tepat jawapan dia? Dekat elektrik ataupun bahan api fosil ataupun angin ataupun arang batu. Yang mana tenaga solar boleh ganti tenaga apa dalam kenderaan? Ini tadi beberapa soalan kita jumpa sebelum ini. Soalan 5 dengan soalan berapa tadi di depan tadi. So kita boleh tukar bahan api fosil. So tenaga solar ni juga kita panggil sebagai tenaga alternatif. Okay, alternative fuel which can replace fossil fuel in order to reduce consumption of fossil fuel energy. So kita boleh kurangkan pengeluaran karbon dioksida ataupun gas greenhouse gases. Boleh Okey, kita tengok soalan 8. Okey, gambar apa yang kamu nampak ni dalam Raja 8 ni? Okay, what can you see there? Dia tuliskan di sana menunjukkan pelepasan sisa oleh sebuah kilang getah. Kamu tengok di atas ni ada kilang getah yang sedang beroperasi. Dia bukan saja keluarkan asap, kilang minyak hitam. Atas ni dia bagi kilang getah. Dia bagi dalam soalan. Okay. So dia keluarkan asap yang banyak and in the same time dalam masa yang sama dia keluarkan ini, sisa ni daripada kilang air ini. Okay. Waste of factory. Dia pergi mana ni sisa ni? Dia buang ke mana? Dia buang ke sumber air. Ini mungkin sungai, ini mungkin laut. Sungai. Okay. Soalan dia, apakah jenis sisa yang dihasilkan oleh kilang ini? Okay. Kilang getah ni kamu rasa apa yang keluar daripada tunnel ni? What type of waste produced by this factory? Adakah kertas? Adakah sisa makanan? Plastik, sisa kimia? So definitely it must be chemical waste. Very good. Dia mestilah sisa kimia. Okay. Nak hasilkan tayar tu mereka campur sangat banyak bahan kimia. So ini yang hasil yang dikeluarkan yang mereka tak mau, so mereka buang dekat sini. Okay. Dan nombor 9, yang manakah bukan sumber bahan bakar alternatif yang bersih? Okay. Alternatif ni maksudnya pilihan lain untuk menggantikan bahan api fosil. Bersih ini maksudnya dia tidak mencemarkan udara. Okay. Clean alternative source fuel. So dia kata yang manakah yang bukan? Yang bukan. So means di bawah ini semua adalah bahan bakar alternatif yang bersih. Ada satu saja yang bukan. So yang kamu agak yang mana? Gasoline ke, compressed gas ke, liquefied natural gas ataupun compressed hydrogen? Yang bukan. So bila dapat soalan, highlight dulu yang bukan. Bukan sumber tenaga bahan api alternatif yang bersih. So jawapan dia, kita tengok dulu. Yang ini yes. Gas di bawah tekanan ini betul. Okay, kamu jawab apa? C. C sebenarnya adalah bahan alternatif yang bersih. Liquefied natural gas. Okay. Liquefied. Dia ada beza dengan natural gas saja. Natural gas itu adalah fossil fuel. So yang ini liquefied. So liquefied ini yes.
Satu lagi hidrogen di bawah tekanan, compressed hydrogen. So yang ada perkataan compressed, liquefied itu kita panggil clean alternative source of fuel. So yang bukan adalah gasoline. Okay, so yang bukan ini adalah gasoline lah. Gasoline ini kita guna dalam minyak. Gasoline ini dia minyak tanah. Kalau dalam bahasa Melayu, orang dulu-dulu banyak guna gasoline ni dalam lampu. Dulu tak ada elektrik, mereka gunakan lampu gasoline. Okay, so gasoline ni dia keluarkan banyak asap hitam. So dia adalah bukan. Okay, dia adalah bukan bahan api alternatif yang bersih. So sekarang sudah tahu Okay, so kalau in case keluar dalam trial ke dalam SPM, you know gasoline ini adalah bukan sumber bahan alternatif yang bersih. Okay. Tengok nombor 10 pula. Sektor pengurusan sisa dan air sisa. Waste and wastewater. Wastewater tadi contoh yang keluar daripada kilang lah. Sisa dan wastewater. Fokuskan usaha untuk meminimumkan. Kita nak minimize pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa. Kita treat, maknanya kita rawat. Sebelum kita buang, sebelum kita salurkan ke sungai, kita perlu rawat dahulu. Okay. Menjadi sesuatu yang baru. Okay. Seperti, so air sisa tu bila kita rawat, kita boleh tukar dia menjadi apa? Tukar dia menjadi kompos fertilizer ke? Tukar dia menjadi minyak tanah ke? Kerosin tadi, gasolin. Tukar dia jadi kertas ke? Atau tukar dia jadi plastik? Kamu rasa mana jawapan yang logik? Air yang keluar daripada kilang tu kita proses dia, kita tapis dan kita boleh buat apa? Agak-agak mana jawapan dia? Logik tak nak tukar dia jadikan kertas, tukar dia jadikan plastik, tukar dia jadikan minyak tanah? Macam tak logik kan? So kita boleh tukar dia menjadi baja kompos. Okay? Kita boleh guna dia untuk siram pokok. Air yang kita dah rawat tadi, kita buang semua dia punya chemical. So dalam tu dia ada mineral, kandungan mineral sedikit yang boleh kita jadikan baja kompos untuk pertanian. Boleh Okay, number 11. Kita tengok gambar apa tu? What is the man doing? Raja menunjukkan satu aktiviti dilakukan manusia bagi membina penempatan baru. Kita nak buka kawasan taman yang baru dekat Butterworth. Terlalu crowded dah, tak cukup taman tapi penduduk sangat ramai. So dia nak buat satu taman baru. So in order to build a new residential area, kita kena bersihkan kawasan itu dulu. Kena tebang pokok-pokok yang ada. Okay, yang mana tadi tak faham? Nombor 10. Soalan tak faham. Okay, nanti kita back. Sekejap kita back. Dia kata apa? Oh, soalan dia panjang. Dia kata, kalau you baca yang bahasa Melayu tadi, dia kata sektor pengurusan sisa dan air sisa, fokuskan usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa atau air menjadi sesuatu yang baru. Okay, kalau you baca yang bahasa Inggeris, the waste and wastewater management sector. Ini adalah salah satu sektor dalam teknologi hijau. Okay, pengurus sisa itu maksudnya bahan buangan lah, apa yang kita tak mau dah. Okay, begitu juga dengan air sisa. Air sisa ni everything that we flush from our toilet, everything that flow from our washing machine, everything that flow out from a factory. Apa-apa air yang keluar daripada rumah kita, yang keluar daripada longkang tu ataupun yang keluar daripada kilang, itu kita panggil air sisa. So sebelum kita buang dia direct, dia kata kita boleh rawat sebenarnya, kita boleh treat dan jadikan dia sesuatu yang baru supaya dia tidak mencemarkan sungai, dia tidak mencemarkan laut. So kita boleh tukar dia menjadi apa? Itu maksud soalan ini. Okay. So wastewater ni kita boleh tukar dia, jadikan dia baja kompos. Okay. Contoh kan, kamu cuci beras. Okay. Lepas kamu cuci beras tu, air beras tu kamu terus buang ke atau kamu guna untuk siram pokok? So itu contoh. Okay. So air beras ni kalau kita buang direct, okay, kalau dia berkumpul lama-lama mungkin dia akan menyebabkan pencemaran air. So kita boleh guna dia semula, kita guna dia untuk siram pokok. So dia akan jadi baja kompos. So clear boleh faham sekarang Okay, very good.
Okay, so kita go back to question 11. Ini tadi nak buat taman baru kena tebang pokok. Soalan dia, bagaimana aktiviti ini boleh menyumbang kepada pemanasan global? Soalan dia lebih kurang soalan tadi. How this activity contribute to global warming? Apa kaitan tebang pokok dengan pemanasan global? Yang mana? Baca betul-betul pilihan jawapan dia. Adakah A, kadar penghasilan oksigen bertambah? Ya ke, tebang pokok oksigen makin banyak di udara? Okay. B, kadar fotosintesis berkurang. C, kepupusan spesies. Salah ija di sana, sepatutnya spesies. D, kemusnahan ekosistem. So mana yang ada kaitan dengan global warming, pemanasan global? Yes, very good. Jawapan dia kadar fotosintesis berkurang. So bila fotosintesis berkurang, maksud dia karbon dioksida akan banyak. Karbon dioksida banyak, oksigen ni sepatutnya dia sedikit. So yang kaitan dengan global warming adalah karbon dioksida. So answer dia B. Bagus Okay. Next. Okay, soalan nombor 12. Now pembakaran hutan, forest burning, merupakan kaedah yang biasa digunakan oleh sebahagian petani kerana merupakan kaedah yang paling mudah. Okay. Kamu biasa tengok tak orang bakar sawah padi? Okay, lepas mereka tanam, mereka dah ambil padi, mereka akan bakar sebelum mereka tanam yang baru. Begitu juga dengan ladang-ladang. Okay, selalunya ladang-ladang ni bila mereka dah ambil hasil, mereka akan bakar, tebang pokok yang lama, bakar sebelum mereka tanam yang baru. Itu maksud, sebab tu setiap tahun kamu tengok ada jerebu. Okay, haze. Jerebu ini banyak berpunca daripada pembakaran hutan dalam pertanian. Okay. So dia kata namun kaedah ini menyebabkan peningkatan gas rumah hijau. So gas rumah hijau tadi karbon dioksida lah yang paling banyak. Dan seterusnya mengakibatkan pemanasan global semakin kritikal. Semakin lama semakin teruk. It become worse day by day. Soalan dia apa? Apakah contoh gas rumah hijau yang boleh dikaitkan dalam situasi di atas? Soalan ni senang saja. Dia tanya apa contoh gas rumah hijau. Yang manakah kita panggil gas rumah hijau? Oksigen, hidrogen, carbon dioxide, nitrogen dioxide. Yang mana kita panggil gas rumah hijau? Yes, jawapan dia adalah C. Okay, selain daripada carbon dioxide, apa lagi gas yang kita panggil gas rumah hijau? Okay, gas metana. Okay, satu lagi gas metana. Dan satu lagi water vapor. Air yang keluar, water vapor yang keluar daripada hidung kita semasa kita bernafas pun dia menyebabkan kesarung. Tapi portion dia sangat sikit. Paling banyak is carbon dioxide. Okay. Yang lain ini bukanlah, ini gas berasid. Ini acidic gases. Nitrogen dioxide, sulfur dioxide. So answer dia C. Bagus Okay, kita bagi soalan 13. Okay, untuk kertas satu ni ada 15 soalan saja. Okay, tengok nombor 13. Okay, they give you another statement. Okay, cuba baca statement dia. Kirtana, apa pernyataan yang diberikan? Penerokaan hutan yang berleluasan akan mengganggu kitaran gas di bumi. Okay, berleluasa tu masuk apa? Berleluasa. Dia belajarkan dalam bahasa Melayu. Berleluasa means dia tanpa kawalan, yang tidak terkawal. Okay, so sewenang-wenangnya ayat lain dia. So penerokaan hutan ni maknanya penebangan hutan lah. Itu maksud dia. Extensive deforestation, penerokaan hutan yang berleluasa yang tanpa kawalan akan mengganggu kitaran gas di bumi. Yes, dia akan effect balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Dia akan ganggu keseimbangan gas karbon dioksida dan gas oksigen. So pernyataan di atas merujuk kepada apa? Kamu rasa apa yang boleh kita kaitkan dengan pernyataan di atas? Adakah peningkatan aktiviti pembangunan penduduk bumi? Ataupun B, pertambahan penduduk bumi? Ataupun C, hutan merupakan habitat flora dan fauna? Hutan merupakan
peparu bumi. Mana jawapan? Forest are the lungs of the earth. Mana jawapan yang betul? Kenapa bila kita tebang pokok leluasa tu dia boleh mengganggu kitaran gas di bumi? So jawapan dia untuk soalan ini adalah kerana hutan merupakan peparu bumi. Kita ibaratkan dia sebagai peparu bumi. Macam dalam badan kita, apa organ yang paling penting, Kirtana? Dalam badan manusia, apa organ yang paling penting? Kamu rasa apa? Yes, jantung. Jantung kita penting. Apa fungsi jantung kita? Fungsi jantung kita dia mengepam darah untuk menyalurkan oksigen ke seluruhan bahagian badan. Begitu juga dengan hutan. Hutan ni dia ibarat peparu kepada bumi. Kalau hutan ni tak ada, maknanya bumi tu dia tak boleh bernafas. Tak ada sebab dia ganggu gas karbon dioksida dan gas oksigen. So ini adalah jawapan dia. Boleh Okay, then number 14, 14. Okay, najis lembu digunakan dalam teknologi hijau untuk menghasilkan bahan yang berguna kepada manusia. Okay, kalau kamu tengok dekat India kan, mereka banyak menggunakan najis lembu ini. Cow dung used in green technology, produce material useful to human. Apa bahan berguna yang dimaksudkan tu? Okay, najis lembu ni kita boleh jadikan dia sebagai apa? Dia kata apakah bahan berguna yang dimaksudkan? Maknanya najis lembu tu kita boleh tukar dia menjadi apa? Adakah A, sisa yang tidak berbahaya, ataupun bahan api biojisim, ataupun tenaga solar, ataupun gas karbon dioksida? Yang mana? So najis lembu kita kumpul banyak-banyak, kita boleh tukar dia menjadi apa? C tu tak logik kan? Najis lembu macam mana nak tukar kepada tenaga solar, so kamu boleh reject C. Okay. Najis lembu macam mana nak tukar menjadi gas karbon dioksida, ini pun yang boleh reject C. Okay. So jawapan dia yes, najis lembu ni kita boleh jadikan dia bahan api biojisim, biomass. Okay. Macam cikgu bagi tahu tadi, bahan api biojisim ni macam mana kita hasilkan daripada haiwan ataupun tumbuhan yang dah mati, bila dia reput tukar kepada biojisim, ataupun apa-apa sisa yang dibuang, termasuklah najis haiwan. Kita boleh tukar dia jadi bahan api biojisim. Okay. Ada setengah negara yang memang menggunakan daripada najis haiwan menjadi bahan api biojisim. Dia boleh gantikan juga fosil fuel. Okay. Boleh guna untuk memasak, boleh guna dalam kenderaan dan sebagainya. Okay. Dan nombor 15. Okay, nombor 15 ni, okay, nampak tak gambar ni? Macam tapak kaki kan. Gambar ni kita panggil carbon footprint, jejak kaki karbon. Jejak kaki karbon ni adalah apa-apa aktiviti yang mengeluarkan gas karbon dioksida. Okay, so kalau kamu tengok di sini fuel, bahan api, yes, dia keluarkan gas karbon dioksida. Gas, recycling, waste, sampah yang kita buang, transport, offset, electricity pun ada keluarkan gas karbon dioksida walaupun jumlah dia sangat sedikit. Okay, soalan dia, so bila kamu nampak tapak kaki ni, kamu kena tahu ini adalah carbon footprint, jejak kaki karbon. Okay, soalan dia, bagaimanakah jejak kaki karbon berubah dengan masa? Maknanya daripada satu hari ke satu hari, daripada satu bulan ke bulan yang lain, daripada satu tahun kepada tahun yang lain, adakah apa jadi pada kandungan karbon dioksida di udara? Adakah semakin bertambah ataupun semakin berkurang kita nak, ataupun tidak berubah? Kamu rasa yang mana? Daripada hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bagaimana kandungan karbon dioksida yang dikeluarkan? Adakah dia meningkat? Adakah dia berkurang? Adakah dia tidak berubah ataupun dia berubah? Yang mana yang paling tepat agak-agaknya? Kamu kata apa berubah? Okay. Kalau berubah ni maksudnya
Sekejap-sekejap dia naik, sekejap-sekejap dia turun. Okay. Tapi jawapan dia sebenarnya adalah meningkat. Okay. Meningkat. Kenapa cikgu kata meningkat? Okay. Setiap hari bilangan penduduk dunia semakin bertambah atau semakin berkurang? Kita nak. Penduduk dunia semakin bertambah. Okay. Daripada hari ke hari, bagaimana dengan bilangan kenderaan? Semakin bertambah atau semakin berkurang? Bilangan kenderaan di jalan raya daripada sehari ke sehari, bulan ke bulan, tahun ke tahun bertambah ke berkurang? Kami tengok semakin hari semakin ramai orang menggunakan kenderaan. Okay, so kenderaan juga bertambah. Bila populasi ataupun bilangan manusia bertambah, automatik kenderaan di jalan raya pun akan bertambah. Makin banyak orang beli kereta. Maksudnya lebih banyak minyak akan dibakar, so lebih banyak karbon dioksida akan dikeluarkan. Okay, so jawapan dia adalah meningkat. Boleh so dia meningkat daripada tahun ke tahun disebabkan oleh pertambahan populasi dunia ataupun pertambahan bilangan kenderaan di jalan raya, so pertambahan penggunaan elektrisiti, pertambahan pembuangan sampah dan sebagainya. So dia sebenarnya adalah bertambah. Boleh So itu adalah beberapa contoh soalan untuk kertas 1. Soalan 1 hingga 15 ni soalan yang selalunya ditanyalah dalam bab ini. Okay. Jadi kalau kamu ada masa semula nanti boleh rujuk, boleh tengok kertas soalan yang cikgu hantar tadi dekat WhatsApp group. Kalau ada printer boleh minta tolong kakak print ke di mana-mana ke, di kedai ke. Then boleh rujuk semula video ini untuk rujuk jawapan dia. Boleh Okay, so kita sudah habis untuk bab yang pertama, bahagian pertama. Okay, sekarang kita tengok beberapa contoh. Kita ada masa lebih kurang 15 minit. Cikgu rasa kita boleh tengok 1 atau 2 soalan untuk bahagian B. Okay, kertas 2. Kertas 2, kamu ada berapa bahagian kita nak? Tahu tak? Untuk format SPM, sains kertas 2, ada berapa bahagian? Ini bahagian B. So, mesti ada bahagian A kan? So, agak-agak ada berapa bahagian untuk kertas 2? Ada 3. Okay, ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A, bahagian B itu adalah soalan struktur, structure question. And then in section C, bahagian C kita ada soalan AC. So sekarang tahu ada 3 bahagian. A, B itu struktur. Bahagian A itu lebih kepada scientific process skill. Dia bukan karangan, dia panggil essay. Ada beza karangan dengan essay. Karangan dalam bahasa biasa kamu tulis panjang kan, tapi essay dalam sains dia boleh tulis dalam bentuk point form. Boleh tulis dalam bentuk number juga dan dia lebih pendek. Okay. So bagi kita tengok contoh soalan dalam bahagian B. Okay, dia bagi satu gambar. Okay, gambar apa yang kamu tengok dalam ni? Dia bagi tahu dekat sana. Menunjukkan isu sosio-saintifik. Isu sosio-saintifik ini adalah problem. Apa masalah yang berlaku dekat sini? Dalam stesen penapis minyak. Okay. So dia kata it shows a socio-scientific issue in an oil refinery plant. Ini adalah kilang penapis minyak. Okay, soalan dia yang pertama, nyatakan sumber bahan api yang digunakan dalam sektor ini. Ini soalan basic. State the source of fuel used in this sector. So, bahan api apa yang biasa digunakan oleh kilang-kilang? Bahan api apa? Tadi kita ada tengok in the previous part, kita dah ulang beberapa kali. Bahan yang digunakan dalam kenderaan ataupun kilang-kilang. Apa nama bahan api tersebut? Itu contoh petroleum. Petroleum ni kita guna untuk kenderaan. Selalu kalau kilang ni kita tak guna petroleum, tapi dia satu grup dengan petroleum. Apa nama bahan api tu? Tadi cikgu ada sebutkan petroleum, diesel, gas asli dengan arang batu. So kilang ni dia biasanya guna arang batu. Kilang-kilang banyak guna arang batu, coal. So arang batu tu kita panggil dia apa? Sumber apa? Petroleum, diesel, gas asli, arang batu. Ini semua kita panggil sebagai bahan api fosil. Fossil fuel.
Fossil fuel maknanya kita gali dia daripada dalam tanah. Dia terhasil daripada haiwan ataupun tumbuhan yang telah mati berjuta-juta tahun dahulu. Okey, faham kita nak? So cikgu bagi contoh petroleum, diesel, gas asli dengan arang batu. Kilang ni dia biasa guna arang batu. So 4 ni kita panggil dia bahan api fosil, fossil fuel. So kalau dia kata sumber, dia minta kamu tuliskan sumber. So sumber dia adalah bahan api fosil. Kalau dia minta soalan, namakan bahan api yang digunakan. So namakan bahan api yang digunakan, kita boleh tuliskan arang batu. Okay, tapi kalau dia kata sources is bahan api fosil, fossil fuel. Boleh Tengok soalan 2B. Soalan B ni senang saja. Nyatakan 2 isu sosio-saintifik yang dihubungkan dengan sektor tenaga di atas. Okay, maknanya tengok gambar ni, apa masalah yang berlaku dekat sana? Kamu tuliskan. So dalam tengok gambar ni, what do you think problem that we are facing here? Apa agak-agaknya masalah yang kita ada dekat sini? Tengok daripada gambar tu, ada apa tu dekat atas? Kilang ni dia keluarkan sangat banyak asap kan. So dalam asap tu ada apa? Dan dia boleh menyebabkan apa? Jerebu. Okey, lagi? Okay, jerebu ada satu E lagi di sana. J-E-R-E-B. Panas. Okay, so macam mana nak jawab secara tepat? Okay, so yang pertama ingat dalam asap ni pertama dia ada gas apa? Bahan api fosil ni tadi dia keluarkan gas apa? Dia keluarkan gas karbon dioksida. Okay, dia keluarkan gas karbon dioksida. So gas karbon dioksida ini akan menyebabkan kesan rumah hijau. Okay, dia menyebabkan kesan rumah hijau. Dan dia juga boleh menyebabkan pemanasan global. Ini kamu boleh tulis. Kamu tulis kesan rumah hijau ataupun boleh tulis juga pemanasan global. Jangan tulis panas. Kalau panas saja cikgu takut dia tak bagi markah. Okay. Jerebu ini boleh diterima. Okay. Kemudian apa lagi selain kesan rumah hijau? Selain daripada gas karbon dioksida, gas apa lagi yang ada dalam ni? Ada gas berasid kan? Ada gas berasid, nitrogen dioksida. Satu lagi kita ada sulfur dioksida. Ini gas berasid. Okay. Gas berasid ini dia boleh menyebabkan apa kita nak? Bila dia bercampur dengan air hujan. Dia boleh menyebabkan gas berasid ni campur dengan air hujan. So hujan yang turun tu adalah hujan yang berasid. Kita panggil acid rain. Dia menyebabkan hujan asid. Hujan asid, acid rain. So daripada pembakaran bahan api fosil, dia keluarkan gas yang ada karbon dioksida yang menyebabkan kesan rumah hijau dan dia juga keluarkan gas yang berasid yang boleh menyebabkan hujan asid. Okay, cikgu tambahlah satu jawapan lagi di bawah ni yang kamu tulis tadi, jerebu. Ini pun boleh diterima. Okay. So kalau kedua markah ni kamu boleh berikan lebih. Boleh bagi lebih, tak ada masalah kalau you tak confident. Okay. Tapi jangan bagi kurang. Okay. Kalau penyakit ni kamu kena tuliskan penyakit apa. Okay. Apa jenis penyakit? Mungkin boleh tuliskan penyakit asma. Okay. Sebab dia kaitan dengan asap. Penyakit asma ataupun penyakit yang berkaitan dengan mata. Masalah penglihatan menjadi kabur sebab jerebu. So kena spesifik. Jangan sebut penyakit saja sebab terlalu global, terlalu luas. Kena spesifik penyakit apa. Boleh Okay. So kita tengok soalan seterusnya. Okay, dia minta kamu cadangkan. You have to suggest one application of green technology in handling social scientific issue. Okay. Tadi kita sudah bagikan apa masalah yang boleh berlaku. Sekarang dia nak kita bagi satu cadangan. Apa aplikasi teknologi hijau yang boleh kita gunakan untuk atasi masalah di B. Okay. Tadi B dia guna bahan api fosil kan. Dia keluarkan karbon dioksida. Dia keluarkan gas berasid. Sekarang kita tak mau masalah itu. So mungkin kita boleh gunakan
bahan api yang lain untuk gantikan bahan api fosil. So kita boleh gunakan apa kita nak to replace fossil fuel in this factory. Kalau tak mau gunakan bahan api fosil, boleh gunakan bahan api yang macam mana? Ataupun boleh gunakan tenaga yang macam mana to operate. Don't know Okay, cikgu bagi sini. So kita boleh gunakan sumber tenaga boleh baharu ataupun kamu tuliskan gunakan sumber tenaga alternatif. Ini alternatif, another option. Okay, alternatif. Apa contoh sumber tenaga alternatif tadi? Boleh gunakan biojisim, tenaga biojisim. Ataupun boleh gunakan tenaga solar. Okay, boleh gunakan tenaga solar juga. Ataupun apa lagi contoh tenaga alternatif yang kita ada? Boleh gunakan daripada angin, wind energy. Okay, tak ada masalah. Wind energy, daripada tenaga angin dan sebagainya. So boleh tuliskan guna sumber tenaga boleh baharu ataupun guna sumber tenaga alternatif. Okay, boleh dapat Okay, so kita selalu ada option. Tak semestinya kita guna arang batu saja untuk operasi kilang. Kita boleh tukar yang lebih bersih, yang tidak mencemarkan alam sekitar. Yang ini semua dia tak keluarkan karbon dioksida. Dia tak keluarkan gas berasid. So kita boleh kurangkan masalah kesan rumah hijau, kita boleh kurangkan pemanasan global, kita boleh kurangkan masalah jerebu dan kita boleh kurangkan hujan asid. Boleh Okey, ataupun satu lagi boleh praktis yang ini. Amalan kecekapan tenaga. Okey. Maksudnya kilang tu dia beroperasi pada tahap yang efisien. Contohnya kalau dalam kehidupan seharian kita, kalau you nak iron baju, okay, nak iron baju, lebih baik iron setiap hari ataupun iron satu minggu satu kali iron. Kita nak which one yang lebih cekap? Penggunaan tenaga yang lebih cekap. Iron setiap hari ataupun iron once in a week, satu kali seminggu saja. Mana yang lebih baik? Lebih menjimatkan tenaga. Kamu rasa yang mana? Gosok baju setiap hari ataupun gosok baju satu in a week. So kita pilih gosok satu minggu sekali saja, kita gosok semua sekali baju yang nak pakai. So itu panggil amalan kecekapan tenaga. Samalah dengan kilang ni, dia mesti beroperasi pada tahap yang efisien. Okay, boleh Okey lah, jadi kita tengok soalan terakhir kot untuk hari ini, soalan D. Okay, ini adalah salah satu contoh aplikasi teknologi hijau. Dia gunakan solar panel, panel suria, maknanya dia nak collect, okay, dia nak collect solar energy daripada matahari. Soalan dia, apa jenis sumber tenaga yang digunakan dalam Raja 2? Okay, what type of energy sources? Okay, panel suria ni dia collect tenaga apa? Tadi cikgu bagi tahu lah, sumber tenaga boleh baharu ataupun sumber tenaga alternatif. Sekali lagi dia tanya jenis, sama ada you jawab sumber tenaga boleh baharu ataupun sumber tenaga alternatif. Tenaga dia adalah tenaga solar. Okay. Then tengok next, yang kedua. Okay, sekarang kita nak terangkan bagaimana sumber tenaga tadi adalah lebih baik berbanding dengan sumber tenaga dalam Raja 1.1 tadi. Okay, so tenaga solar ni apa advantage dia kalau nak bandingkan dengan tenaga fosil tadi? So sepertinya dia tidak mencemarkan alam sekitar. It does not pollute the environment sebab dia tak keluarkan asap, tenaga solar. Okay, dan dia tidak keluarkan karbon dioksida. So, tidak membebaskan gas rumah hijau. Gas rumah hijau ni karbon dioksida lah. Do not release greenhouse gases. Satu lagi kita boleh tuliskan, dia bekalkan tenaga bersih. Tenaga bersih mean it does not pollute the environment. It does not pollute the air. Dia tidak mencemarkan udara. Okay, boleh kita nak? Okay, so kalau ada masa boleh tengok semula nanti video ini. Cuba fahamkan apa contoh tenaga alternatif, apa contoh sumber tenaga boleh baharu, apa contoh sumber tenaga
fosil. Okay, jadi cikgu rasa untuk hari ini kita berhenti di sini dulu. Okay, nanti esok kita sambung pula untuk satu lagi contoh soalan struktur dan satu contoh soalan esei untuk bab ini. Okay, jadi nanti boleh refer soalan pada WhatsApp group boleh download, boleh print out. Okay, so thank you for today. Terima kasih join kelas cikgu hari ini. Cikgu harap membantu kamu untuk faham chapter ini dengan lebih baik. Okay, nanti cikgu letak borang kehadiran dekat WhatsApp, boleh isi Okay, so I think that's all for today. Thank you everyone. Terima kasih semua. Jumpa lagi esok.